Okey. Baiklah. Okey, baik. Jadinya saya nak ucapkan selamat datang buat semua peserta ke sesi banking online yang bertajuk PowerPoint abad ke-21 yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Cikgu Nur Hisham. Jadi sebelum saya serahkan kepada penceramah, saya akan tunjukkan dahulu ataupun saya akan bacakan dahulu tata cara penggunaan Hangout Meet supaya memberikan kelancaran kepada sesi pada petang ini. Okey. Okey, baiklah. Okey, pada petang ini kita akan mendengar ataupun kita akan mengikuti banking online yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Hisham yang bertajuk PowerPoint abad ke-21. Okey, baiklah. Ini merupakan tata cara Hangout Meet. Okey. Sebelum itu, pastikan semua peserta mempunyai talian internet yang stabil kerana besar kemungkinan kalau talian internet yang agak lemah, para peserta mungkin akan terkeluar daripada Hangout Meet ini dengan sendiri. Namun, jika perkara itu berlaku, para peserta hanya klik masuk semula kepada link tersebut. Okey? Okey, baiklah. Kemudian pula, okey, untuk maklumat semua, Hangout Meet ini cuma boleh memuatkan seramai 250 orang peserta. Kalau peserta merupakan orang yang ke-251 dan ke atas, peserta akan berada dalam senarai menunggu. Maksudnya kalau ada peserta yang terkeluar, jadi peserta boleh masuk. Tapi saya tengok sini ada 119 orang, jadi kalau tiba-tiba terkeluar, jadi peserta boleh masuk semula ke dalam Hangout Meet ni, okey? Okey, baiklah. Okey, yang pertama sekali sila pastikan para peserta telah mute kepada ikon mikrofon. Kalau peserta menggunakan telefon seperti paparan di sudut kanan saya. Kalau peserta menggunakan desktop atau komputer, boleh seperti paparan di sudut kiri saya. Okey? Okey, baiklah. Kemudian para peserta boleh unmute-kan ikon mikrofon ini untuk bertanya langsung kepada penceramah kita ketika sesi soal jawab ataupun kalau ada sebarang permasalahan ke atau sebarang pertanyaan, boleh terus tanya langsung kepada penceramah kita ataupun peserta boleh type lah sebarang soalan di ruangan chat. Okey, kemudian kalau semua peserta lihat di sudut atas kiri tertera perkataan REC, maksudnya sesi ini sedang pun direkod oleh pihak urus setia. Namun kami juga minta dan sebaik semua peserta untuk tidak klik kepada ikon stop recording dan juga tidak kliklah kepada ikon present now. Kalau peserta klik kepada ikon stop recording, maksudnya sesi ini telah pun diberhentikan rakamannya. Dan kemudian kalau peserta kliklah kepada ikon present now ni, maksudnya pula peserta pula yang akan present. Jadi dia macam ada berlaku sikit rapasan kuasa lah kiranya. Okey, boleh dengar tak suara saya sebenarnya? Kenapa ada yang kata tak ada suara? Boleh dengar kan? Okey. Kecuali kalau diminta oleh penceramah lah, minta untuk peserta untuk kongsikan skrin ke, bolehlah peserta untuk tekan present now. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai di situ penerangan daripada saya. Yang saya rasa semua peserta pun mungkin dah tak sabar kan nak belajar tentang PowerPoint abad ke-21. Jadi tanpa saya lengahkan masa, saya serahkanlah kepada penceramah kita iaitu Cikgu Nur Hisham. Dipersilakan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Cik Darul ada sampai apa-apa ke dulu? Dah bersedia? Cikgu Nur Hisham sudah bersedia? Okey. Okey. Bye. Okey, baik. Okey, terima kasih semua yang telah hadir ke alam maya pada petang ini. Saya nak pergi ke present. Mana present ini? Mana dia punya present pula Nurul? Dekat bahagian bawah sekali. Bawah dia pun.
Full screen. Ya betul. Present now tu Cikgu Nur Hisham klik lah kepada share your entire screen. Ada turn off caption. Betul. Tepi tu ada present now. Meeting is being recorded. Change layout, exit full screen, turn on caption, setting. Mana present ni? Tepi ikon ada 3 titik. Cuba tak dekat sudut bawah belah kanan. Titik Okey. ada. Tepi 3 titik tu ada present now. Cuba tak? Oh, ya mungkin apakah coba rekod Camtasia ni mungkin. Tak ada juga Ke settingnya apa Cuba tak ikon present now dekat sudut bawah belah kanan dia duduk tengah-tengah antara turn on caption dengan 3 titik. Tak terjumpa ni. Bila klik titik ni dia keluar change layout, full screen, turn off caption, setting. Dia bukan tekan 3 titik tu, dia tepi kan? 3 titik tu. Dia duduk tengah turn on caption dengan 3 titik. Ni komputer ni. Biasa ada sebelah kanan ni. Oh iya jap. Itu atas ni. Okey, baiklah. Sementara kita menunggu penceramah kita. Okey, baiklah. Boleh tak kalau saya minta semua peserta untuk tulis dekat ruangan chat tu mengajar di sekolah mana untuk kita ambil data lah secara overview. Boleh? Macam saya, okey, saya mengajar di Pahang. Okey, sementara kita tunggu penceramah kita. Oh, Perak, Sedang, Selangor, Kelantan. Cuba nurun rujuk tu. Tak ada kan? Tak ada. Sekejap. Ke setting di off untuk semua. Tak juga. Cuba keluar semula dan masuk semula. Okey, baik. Kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi sementara itu, bila kita berkenalan sikit sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Wah, daripada Selangor Sarjana Utama, Talim Jaya, PJ. Okey, salam pengenalan daripada saya. Oh, Negeri Sembilan. Weh, Sabah pun ada juga. Oh, Banting. Okey, Subang Bestari, Gombak. Ya, baru ada. Baru ada Okey. Okey, jadi saya serahkanlah kepada penceramah kita, Cikgu Nur Hisham. Dipersilakan. Okey, terima kasih pertama sekali buat Cik Nurun yang telah membantu kita memoderator pada petang ini. Yang kedua, terima kasih untuk Cik Darul di mana program ini adalah program untuk khususnya GBK Negeri Selangor Dan kita buka jugalah pada rakan-rakan lain yang ingin belajar. Dan saya sedang klik sharing, rupanya ada juga keadaan tertentu di mana kita masuk tak boleh nak share. Okey, baik. Okey, nampak kan apa yang tadi? Okey, ini adalah paparan yang saya dah siapkan malam tadi untuk slot pada tengah hari inilah pada petang ini. Dan sebelum ni kita ada buat kelas ini FC dengan guru-guru, kelas OBS, ini pun percuma, dan Camtasia pun ada, Excel pun ada, dan hari ini ada kelas PowerPoint abad 21.
hingga hari ini yang saya lihat yang membuat buku tentang presenter ni, presentasi untuk abad 21 ini, tak dibuka pula ni. Nama dia Ongki Hojanto. Kita tengok ni. Satu-satunya buku yang ada di Asia ni, ini buku dia. Public Speaking. Saya ada beli 2 buah itu hari, sekarang ada 1 je tinggal. Tapi orang kita ni, kalau buku Indonesia tak boleh baca, tak faham katanya. Tak faham. Jadi buku yang di Malaysia ini yang inilah, yang telah seakan disalin semula lah. Okey, hari ini peserta yang telah mengisi tadi telah saya hantar semua link email. Kita tengok yang tadi mengisi ada seramai 196 orang. 96 orang yang terkini yang telah mengisi email. Baik, kita pergi ke slide abad 21. Slide ini semestinya dipelajari oleh semua guru-guru, pensyarah di universiti. Mestinya kita mempelajari semua teknik ini. Kerana selama ini kita masih menggunakan slide teknik lama yang mana agak sebenarnya membosankan. Okey, saya buka dulu contoh slide ini. Okey, ini adalah isi dari buku yang saya buat, itu Rahsia Slide Memukau. Ini dia punya ingredient dia. Dan buku ini tidak ada di pasaran lah. Ini salah satu daripada PowerPoint abad 21 pembukaan ceramah. Selamat datang guru-guru Malaysia. Bengkel PowerPoint online. Okey, yang ini PowerPoint interaktif namanya, dari seorang JU PowerPoint di Indonesia dari Yogyakarta, yang mana ini dibuat sendiri nih, skepit. Dibuat menggunakan PowerPoint dan dia seperti kayu, dan bila kita buka sesi ceramah jadi seperti tadilah. Dia akan naik sendirinya semua ni. Jadi seakan-akan sebuah pintu gerbang macam tu. Pintu gerbang pembukaan. Jadi inilah tampilan slide abad 21. Dia tidak lagi seperti slide yang dulu yang mana tulisan dia tu agak kecil. Kalau dipandang dari belakang tak nampak, depan pun tak berapa nampak. Hanya ada syarat untuk bagi ceramah aja, asal ada PowerPoint. Bukan begitu. Kita tengok satu lagi PowerPoint yang bagus. Ini bagus, tapi apa menarik? Kerana warna dia kelam, suram, kecil. Ini kan PowerPoint. Ada suara-suara ya, boleh mute semua tak? Ya, boleh. Ramai guru kaunseling ni baru pertama kali belajar menggunakan mic, jadi orang tak tahu lagi. Ini PowerPoint, ada tulisan di sini tapi tak boleh dibaca oleh ramai orang sebab dia telah membazirkan banyak ruang, atas, bawah, kiri, kanan, dan tulisannya tu halus. Ini juga gelap, kecil. Ini agak besar sedikit, tapi belum memenuhi satu layar seperti ini. Ini juga ini slide yang agak bagus, tapi tidak mencapai piawaian. Slide WCP nama dia. Apa tu WCP? World Class Presentation. Jadi guru-guru sekarang ni kena beralih ke slide World Class Presentation.
yang mana slide ini kalau anda perhatikan tu dia lain dari yang lain. Apa yang lainnya? Yang pertama sekali dia punya warna dia terang, gambar dia tak banyak dan tulisan dia besar, jelas. Jadi seorang penceramah kata dengan Ongki Hojanto, sebelum dia gunakan ceramah, dia kena masuk ke dewan dan dia kena berdiri di paling belakang sekali dan dia cuba lihat slide ceramah dia tu apakah boleh dibaca orang. Kalau tidak boleh dibaca orang, maka slide kita menjadi satu slide yang agak membosankan orang. Dan orang mula main telefon, orang mula beralih kepada hal-hal lain. Kerana penceramah hebat, tapi slide itu tak menarik. Ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 slide. Saya kumpul satu keping tempat inilah jadi kecil lah. Ini satu slide pembukaan yang mana slide ini kita ambil gambar kita sendiri, yelah gambar siapa lagi nak ambil kan? Gambar kita sendirilah. Ringkaskan tulisan anda, huraian ada pada diri anda. Kalau dulu kita belajar di maktab, huraian semua yang kita belajar tu ada di slide. Tapi sekarang tidak lagi. Hanya poin-poin penting sahaja yang ada dalam slide. Adapun huraian dia ada pada cikgu. Cikgu kena menguasai materi. Jadi kita sebelum berceramah kita kena prepare apa yang kita nak sampaikan. Jadi cara penampilan kita, cara kita bercakap, laju, tidak gagap, penuh dengan isi. Orang tengok, oh dia ni memang penceramah yang sudah membuat preparation. Berbanding dengan penceramah yang hanya membaca slide. Tak menarik. Macam di sekolah-sekolah kan, kita kadang-kadang panggil orang luar datang ke sekolah untuk bagi ceramah. Ceramah tu tajuknya dadah. Sangat penting sekali. Tapi yang datang ceramah itu adalah dia macam kalau sekolah ni guru praktikum lah. Ini orang praktikum di AEDK datang, kerana orang AEDK itu tak cukup pegawai, dia hantarlah yang praktikum ni bacakan slide. Jadi dia datang ke sekolah, dia duduk di kursi, dia buka slide, dia pegang presenter ataupun tekan di keyboard, dia baca sekeping. Jadi sangat-sangat merugikan murid-murid yang duduk nak dengar ceramah itu sekali setahun itu, tiba-tiba ceramah sangat membosankan. Hanya membaca slide sahaja. Okey? Jadi slide abad 21 hanya memberi dalamnya itu adalah hanya faktor-faktor penting saja. Isinya pada penceramah. Itu yang nombor 1 ya. Nombor 2 gambar tadi. Minimalkan tulisan. Slide abad 21 tidak lagi menampilkan tulisan-tulisan yang banyak. Tidak ada lagi yang namanya huraian di dalam slide. Yang ada hanya poin-poin tertentu. Manakala huraian bagi sudut setiap poin sudah ada pada diri anda. Dulu kita duduk maktab dulu, kawan-kawan kita bila present, keting, keting, macam-macam bunyi. Sekarang tak ada dah. Slide abad 21 WCP World Class Presentation bukan begitu. Dia tak ada lagi bunyi-bunyi macam tu. Dengan itu penceramah telah bersedia dengan bahan yang dibentangkan. Hindari tulisan-tulisan yang banyak, apalagi jika tulisan itu tidak dapat dibaca oleh audien. Jadi kita kena besarkan tulisan sehingga tulisan itu boleh dibaca oleh semua orang. Kalau begitu banyaklah slide. Memang slide itu akan jadi banyak. Jadi bila penceramah yang hebat tadi tapi membosankan, maka audien pun mula mengalih perhatian mereka dari mendengar ceramah. Yang datang itu doktor, profesor, dijemput dari UKM untuk membentangkan tajuk tentang keibubapaan. Tapi sayang bila cara teknik berceramah itu tidak sehebat. Jadi apa jadi? Macam inilah jadi. Macam cikgu buat sekarang lah. Ramai-ramai pergi auditorium. Cikgu mula mengalihkan dan mula tengok kiri kanan, mana pintu yang terbuka. Dari aku duduk sini lama-lama, baik aku bangun. Kan? Yang suka merokok, cari tempat nak merokok. Yang haus, adalah. Yang nak jual kacang putih, dia cari kawan-kawan dia. Kerana salah satunya adalah penceramah tidak menarik. Bukan penceramah, cara kita mempresent itu tidak menarik. So kita kena belajar untuk present. Dan okey, ini adalah bab paparan layar. Apa bezanya layar dulu dan kini? Dulu layarnya sebesar 4 skala 3, 4 skala 3, dan sekarang ini dia punya layar itu 16 skala 9. Iaitu 16 lebar, tinggi dia 9. 9 apa
9 pixel bukan 9 inci ni. Bagi paparan slide versi lama kita menggunakan paparan 4 skala 3, tapi yang terkini, slide yang terkini adalah 16:9. Okey, ini yang hijau ni adalah 16:9 yang hijau. Yang lama punya 4:3 ni. Dia agak-agak hampir-hampir 4 segi gitulah, 4 segi, 4:3 ni. Dia agak lebar sikit je daripada tinggi. Tinggi 3, lebar 4. Lebar tu lebih sikit. Tapi yang terkini 16:9. Ada juga slide terkini yang abad 21 masih menggunakan 4 skala 3, tidak salah. Tapi oleh kerana faktor skrin kita lebar, ada baiknya kita menggunakan skala 16:9. Bila 16:9 ni kita boleh letak tulisan, letak gambar dan letak dia punya benda lain lah. Kenapa? Kerana tulisan semata-mata itu tidak menarik. Kerana audien kita ini adalah terdiri daripada pelbagai jenis. Ada orang auditori, ada orang visual, ada orang kinestetik. Bila orang visual melihat cikgu punya ceramah hanya tulisan semata-mata, sangat membosankan bagi mereka. That's why cikgu kena bagi ceramah biar adil. Biar orang visual boleh menikmati ceramah itu. Orang auditori boleh menikmati. Orang kinestetik pun boleh menikmati. Jangan zalimi mereka. Jadi caranya adalah buat gambar yang menarik. Orang visual tengok, wow. Dan masa ceramah tu adalah sikit-sikit intonasi suara, muzik-muzik. Itu bagi orang auditori. Wow. Dan adalah sedikit pergerakan. Angkat tangan, semua. Okey, ke depan tepuk. Itu bagi orang kinestetik. Jadi adil kita ceramah. Jadi penceramahan ni kena jadi orang yang adil untuk semua jenis 3 golongan tadi. Orang VAK. Visual, auditory, kinestetik. Okey. Kelihatannya seperti mesej yang disampaikan lebih jelas. Kalau kita menggunakan 16 skala 9 dengan adanya gambar dan tulisan dalam ilmu word class presentation, kesannya kepada pengguna. Mereka akan mengingati isi lebih 50%. Maksudnya begini, kalau ada satu slide tulisan kamera. Jadi daya ingatan orang tu hanya 30%. Tetapi bila satu slide, skepin slide ada tulisan kamera, ada gambar kamera lagi, itu membuat ingatan orang lebih kuat. Dan gambar itu mestilah relevan dengan apa yang kita nak sampaikan. Ada kalanya kita hanya menggunakan gambar semata sudah cukup untuk menyampaikan mesej. Ada kalanya kita hanya menggunakan tulisan saja. Ada juga masa tertentu kita hanya menggunakan tulisan saja. Okey, jom kita pelajari. Ini contoh Yang sebelah kiri ini adalah slide 4 skala 3. Yang kanan 16 skala 9. Jadi yang kanan ini lebih horizontal dan nampaknya sebelah kiri itu lebih kepada vertical. Jadi di mana kita nak dapatkan saiz itu? Saiz itu kita boleh tengok dekat atas ni, design ni. Saya cuba buka PowerPoint baru. New. Di atas ni, design. Kita pergi ke sebelah kanan, slide size ni. Sini ada 2 pilihan. Standard 4:3. Ini lama punya ni. Ini lama punya slide ini ya. Tak guna lagi lah. Kita jangan guna lagi. Baru punya cikgu ini macam ni bawah ni. Ni lebar. Dan ramai yang tak perasan sebenarnya di antara 2 pilihan tadi, ada 4:3 dengan 16:9 ni, ada custom slide size di bawah ni. Ada pilihan lagi, itu bila kita pilih kat sini, dia ada kat sini, banner pun ada kat sini. Size banner. Size A3 pun ada, size A4 pun ada. Jadi inilah yang ada cikgu-cikgu yang rasa pelik. Macam mana boleh buat bulletin dengan PowerPoint-nya? Heran cikgu tu, heran 2-3 malam berfikir. Macam mana dia ingat selama ini PowerPoint tu 4 segi begitu je. Ini boleh buat begini, berdiri A3, A4. Bahkan boleh kita buat di sini banner di sini. Banner ni banner agak meninggi lah ni. Kita nak horizontal, kena ubah lagi. Ini banner. Tapi memanglah tak secantik dengan Photoshop lah.
Tapi bagi orang yang Photoshop tak pandai, AI pun tak reti, boleh buat macam ni pun dah gembira sangat dia, melompat-lompat dah. Dapat buat banner menggunakan PowerPoint. Nunjuk daripada orang tu, tengok aku punya ni, comel kan, suka sangat dia. Dan di bawah sekali ni ada custom, ada lagi pilihan-pilihan size yang lain-lain yang kita boleh buat sendirilah. Cuma di sini dia tak ada macam Photoshop dalam kiraan inci, ya. Kiraan inci. Yang ada di sini cm, saya tengok ni. Cuma agak kecil lah. Tapi untuk buat satu banner yang ukuran 9 kaki kali 5 itu masih okey. Untuk ukuran 9 kali 5 masih okey. Okay. Ini dia masalah tentang size slide, ya. Jadi kita mari berubah menggunakan slide ukuran 16x9. Kemudian ukuran font. Font tulisan ini pun mesti disesuaikan dengan slide presentation. Lagi besar, lagi nampak. Kan gitu. Ini kecil-kecil, halus-halus, semua nak diletakkan dalam satu slide. Jangan begitu. Sakit mata. Orang depan pun tak nampak, apalagi orang tengah, apalagi orang yang paling belakang sekali. Tengok perut dia ni. Dia ni puasa ni. Tapi ini nak menunjukkan lagi besar saiz, lagi mudah nampak. Jadi font sangat penting dalam slide ceramah. Lebih besar, lebih jelas kelihatan. Okey, berapa ukuran font? Menurut pakar pembina slide, saiz huruf yang paling ideal adalah 60. Cikgu catat ya, 60 cikgu ya. Saiz font yang paling ideal menurut pakar. Dan saya menggunakan saiz 60 untuk tajuk di atas ini. Ini. Manakala untuk isinya adiknya adalah 40 hingga 48. Depend pada jenis font apa yang kita guna. Lihat jenis font lah. Ada font tu lebih besar, ada font tu sama ukuran tapi tipis sedikit. Ada berapa orang sekarang sedang online ni? Okey, saiz tadi adalah untuk tajuk yang 60. Untuk tajuk 60 dan gunakan nama font yang agak gemuk-gemuk. Yang gempal-gempal. Macam sans serif, Arial, black untuk tajuknya. Manakala isinya gunakan saiz 40 sampai 48. Depend pada jenis font lah. Bagi tulisan di bawah kita gunakan saiz 24. Namun dalam slide ceramah ukuran hendaklah lebih besar dari 24. Ini kan bukan ceramah ini kerana isi buku saya ni. Tapi dalam slide ceramah ini mesti dibesarkan lagi. Macam ni kan elok ni. Nampak perut, nampak tulisan saiz besar. Jadi tulisan pada slide anda hendaklah boleh dibaca dari jarak paling belakang. Gunakan font yang jelas, kelihatan dan besarkan seperlu mungkin. Besar, jelas, terang dan mainkan warna. Gunakan huruf-huruf pilihan. Apa tu huruf pilihan? Huruf pilihan ini tidak ada dalam komputer anda. Bila kita beli komputer, huruf-huruf itu dia tidak ada. Huruf itu kita kena download sendiri. Yang adanya ada juga Arial yang ada. Penggunaan jenis huruf yang tepat sangat menentukan sedap atau tidaknya slide anda untuk ditonton. Banyak presenter yang menghabiskan banyak waktu untuk memilih huruf yang unik dan fancy. Jadi kata dengan orang hebat, habis masa nak pilih huruf yang hebat, menarik. Tapi tak perlu. Namun hasil yang diperolehi malah slide presentasinya sukar dibaca oleh audiens. Jangan begitu. Tulisannya cantik tapi sukar dibaca. Berikut ini beberapa tips memilih jenis huruf yang akan digunakan dalam slide presentation PowerPoint. Kalau bahasa Melayu apa dia? Persembahan presentation. Dalam bahasa Indonesia presentasi. Gunakan huruf sans serif dibanding serif. Huruf ini seakan Arial.
ni huruf sans serif ni dia sepertilah seakan huruf area, font area lebih tebal, dan ada pula huruf yang lebih agak nipis seperti Times New Roman. Anda mungkin sudah biasa menaip huruf-huruf ini di Word. Dengan projektor yang resolusi rendah, huruf serif kelihatan kabur. Sehingga susah dibaca oleh audien. Apalagi jika audien sangat ramai sampai ke belakang. Perhatikan huruf besar. Gunakan huruf besar yang berbeza untuk tajuk dan isi slide. Tidak ada aturan tetap sebenarnya, tapi gunakan tajuk ukuran 36, isinya 24. Dia sarankan kita guna huruf yang lain-lain. Tajuk huruf lain, isinya huruf lain. Tapi katanya 3 saja, satu slide tu 3 huruf saja, jangan banyak-banyak. Sans serif, contoh area, lepas tu bebas. Jangan lain-lain lagi. 3 huruf, 3 font saja. Gunakan huruf italik sesuai keperluan. Jangan mengisi satu slide presentasi anda dengan huruf miring, itu huruf sengit. Semuanya, jangan buat gitu kerana akan sulit untuk dibaca dengan cepat. Gunakanlah hanya untuk menarik perhatian atau menegaskan suatu perkara sahaja. Jadi tulisan sengit itu ada masanya digunakan. Jangan terlalu banyak kombinasi huruf. Mungkin anda akan menarik menurut anda jika banyak kombinasi, tetapi ini mengalihkan perhatian audien. Anda tidak ingin perhatian audien malah tidak fokus pada anda dan apa yang anda sampaikan. Gunakan paling banyak 2 huruf, misalnya area dan area blank. Okey, minima penggunaan satu slide 2, maksima 3. Okey, ini font-font yang saya gunakan dalam ceramah saya lah. Yang ini tak ada di dalam komputer kita. Namanya ini Sacramento. Huruf ini cantik ni. Tapi ada masanya diperlukan. Saiz dia ni 36. Kemudian saiz ini yang bawah ni bebas. Saiz dia 28. Lebih kecil dari Sacramento saiznya. Tetapi kelihatan huruf bebas ini, font ini namanya bebas, lebih besar dari Sacramento. Jadi ada masanya kita kena guna bebas, ada masanya kita boleh pakai Sacramento. Keadaan tertentulah. Anda kalau anda orang visual, anda buat slide, anda tengok dulu. Comel ke tak ni aku buat ni? Kalau comel menurut anda, menurut orang pun comel lah. Kalau anda orang visual lah. Tapi kalau anda orang bukan visual, mungkin anda tengok comel semua. Ataupun huduh semua. Huduh semua aku buat. Tak tahu orang lain, kita tengok. Ini font nama dia Lobster 2. Lobster. Lobster. Ini anda boleh cari juga dan saya nak bagi semua font ini kepada yang sudah mengisi email. Nanti saya emailkan font ini. Font ni tak ada masalah. Anda boleh cari tapi agak lambat mencari satu nak cari. Ini dah dikumpul semua dah. Manakala yang bawah ini sans serif. Sans serif dan di bawahnya lagi ni sweet hipster. Mungkin tak boleh baca, saya besarkan. Ini nama font ini. Sweet hipster. SWEETHIPSTER. Ibu cari dekat Google. Ada yang free, banyak ni free. Ada juga yang berbayar. Copy dia punya apa nama tu ya. Dia punya skrip dia tu dan masuk ke dalam komputer, pergi kasih. Mungkin kita boleh buat sekejap lagi. Ini huruf rampung. Ini banyak juga saya guna ni. Rampung atas ni. Rampung ni dia kurus. Bila kita nak isi satu data yang agak banyak, kita pakai rampung, tulisan tu banyak sikit. Contoh, alamat tempat lokasi program, kan panjang tu. Sekolah Kebangsaan Manik Urai Kelantan. Panjang, jadi saya pakai rampung. Di bawahnya ni Aharoni. Aharoni ni dia seakan apa bebas juga, dia agak gemuk, gempal, gitu. Ya ini boycott. Tulisan ni nama dia boycott. Bukan boycott, boycott.
Boycott ni dia agak apa ada pecah-pecah sikit ni. Boycott. Boycott ini digunakan untuk macam apa kita buat poster dadah. Ada lagi poster dadah. Ini Blood of Dracula ni. Warna merah ni. Dia macam apa darah. Dan yang namanya font blood ini sendiri pun ada banyak adik-beradik. Blood of Dracula, blood entah apa-apa lagi lah. Ada banyak blood ni. Cikgu cari je nanti di web dia tu nama 1001 font ni. Asal ada di bawah ni. Yang ini area black. Bawah ni lagi bebas sky. Bebas ni, ini bebas biasa atas ni yang tadi kan. Bawahnya ni bebas sky. Ini bebas new. Dia ada banyak adik-beradik bebas sendiri ni pun ni. Bebas. Yang ini brok pula ada. Itu. Yang ini script. Script ini sesuai untuk kita nak tulis dialog. Bila ada dialog dalam kita punya PowerPoint, pakai inilah font script ni. Okey, ini contoh ceramah saya di Hulu Selangor dulu Hulu Selangor. Apa khabar semua? Jadi kita tulis besar-besar gitu. Besar-besarkan tulisan kita. Ini font, kalau tak salah saya ini font bebas ni. Okey, macam ini. Atas ini font dia adalah Typo Grostek nama font ini. Yang bawah ni bebas. Besar kan? Bebas. Yang bawah ni area black. Jadi kita letak gambar, letak tulisan di sini, dan di belakang itu kita pakai gradient untuk menarik, untuk menimbulkan font yang ada itu supaya lebih nampak timbul. Ada warnanya itu kita mainkan, ini putih, ini merah, ini kuning. Tolong diingat kembali, siapa yang menyikat rambutmu waktu kau kecil dahulu? Ya, ini slide ini dipaparkan untuk anak-anak, ada gambarnya. Siapa yang mencabut kutumu dahulu? Masihkah kau ingat? Dibesarkan. Jadi anak-anak di belakang, sekali ceramah kan 200 orang yang dengar tuh. Kalau tulis satu kecil, malanglah penceramah. Penceramah hebat, ada ijazah, tapi dia punya slide kecil je, tak menarik langsung. Jadi sekarang ini siapa yang hadir pada petang ini, tolong kembali dipelajari cara-cara buat slide ini. Dan saya suruhkan, ambillah buku saya tu, ada 150 lagi tadi, dan tidak akan dicetak lagi lah selepas ini. Mahal sangat nak cetak. Dulu cetak 2 biji RM56 satu kos dia, sebab warna semuanya. Karena buku slide ini, kalau saya cetak hitam putih, bayangkan seperti tai cicak, dia tidak menarik. Saya nak menggambarkan pada cikgu, ini warna merah, ini warna putih, ini warna kuning. Tiba-tiba semua hitam putih. Kan tak menarik. Jadi buku tu terpaksa dicetak dengan warna. Okey, ini dalam buku ada macam mana nak memasukkan image ke dalam teks. Dalam teks ini ada gambar kita. Okay, ini tutorial dia untuk masukkan gambar dalam teks. Tandakan huruf yang ingin anda masukkan, tulis dulu besar-besar, pilih dulu huruf yang gemuk, minta maaf huruf yang besar-besar, dan highlight. Lepas highlight, tandakan huruf yang ingin anda masukkan image, klik pada format di menu, atas tu, pilih format sheet, tag option, picture all field, texture field, pilih gambar. Dekat sini sebelah kanan ini. Dia kena highlight dulu, lepas tu baru masukkan gambar, pilih yang ini. Picture ada mana tak nampak kecil ni. Dan ini contoh tulisan yang ada gambar. Ini juga, ini lebih jelas Ya, ini agak kurang sikit. Dan ini pula menggradientkan font tulisan. Dia ada dua color Di atas tu warna pink pink, bawah ni warna merah. Bahkan ada dia punya bawah ni shadow ke apa ni? Shadow Format
Reflect. Kalau shadow lain lagi. Okey, cara dia nak jadikan teks ini gradient, kita highlight pada tulisan ini dan pergi sebelah kanan tadi tu. Kita pilih gradient ini. Ini highlight. Ini kat sebelah kanan ini pilih gradient ini. Salah tekan, bukan tulisan yang gradient, backgroundnya. Ini di teks ini. Tu merah semua. Ini saya tukar warna lain pula. Klik bawah ni warna hijau. Begitulah cara dia. Dia menarik dipandang, sedap ditengok. Okey, ini contoh tulisan yang ada lagu di belakang. Okey, itu lagu yang gambarnya belakang tu tak bergerak. Ada lagi yang kawan-kawan buat bergerak, macam lagu Hindustan lah, apalah. Okey, saya stop dulu sini. Saya nak kembali kepada ini. Kita berlatih sekejap lagi, latihan untuk buat gradient. Contoh slide ceramah. Okay, saya bagi ini dulu, yang ketiga dulu. Okay, cuba saksikan ini. Lima tips slide abad 21. Membuat slide presentasi yang baik dan menarik adalah idaman setiap presenter. Slide yang baik akan membuat ide dan gagasan Anda tampil dengan jernih. Slide yang baik sekaligus akan membuat audiens mudah untuk memahami apa yang Anda sampaikan dengan cepat. Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan 5 tips untuk menjadikan slide presentasi Anda lebih baik sekaligus menarik. Mari kita simak video berikut ini. Berikut adalah 5 tips untuk membuat slide presentasi yang baik sekaligus menarik. Mari kita simak tips-tips berikut ini. Tips yang pertama, ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci. Perhatikan contoh berikut ini. Slide ini mencoba menjelaskan mengapa sebuah organisasi perlu belajar. Untuk itu, slide ini menggunakan bullet point dan teks yang panjang. Slide seperti ini cukup sulit dicerna oleh audiens karena audiens harus membaca teks yang panjang satu persatu. Ingat bahwa slide dengan bullet point dan teks yang panjang seperti ini membosankan dan membuat jenuh audiens Anda. Sekarang perhatikan bagaimana kita memperbaiki slide tersebut. Slide berikut ini membahas topik yang sama. Bedanya, sekarang kita mengganti setiap bullet point dengan gambar dan kata kunci yang mewakili pokok pikiran yang sedang dibahas. Menggunakan gambar dan kata kunci menjadikan slide Anda mudah diingat. Audiens juga bisa menciptakan asosiasi antara gambar yang Anda gunakan dengan kata kunci yang mewakilinya. Untuk menjadikan slide Anda lebih baik dan menarik, ganti bullet point dengan gambar dan kata kunci. Tips yang kedua, ringkas dan sederhanakan teks dalam slide presentasi Anda. Perhatikan slide berikut ini. Slide ini menggunakan sebuah gambar yang cukup menarik disertai pertanyaan. Secara umum, slide ini sudah cukup baik, yakni menggunakan gambar yang menarik perhatian dan teks yang mengundang orang untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Walaupun demikian, slide ini masih bisa diperbaiki lagi. Jika Anda perhatikan, teks yang dipakai masih terlalu panjang sehingga sulit untuk dibaca oleh audiens. Audiens harus memilih antara membaca teks tersebut atau mendengarkan Anda sebagai presenter. Sekarang perhatikan slide yang sama namun sudah diperbaiki.
Di sini kita tetap menggunakan gambar yang sama. Bedanya, teks yang dipakai dibuat jauh lebih ringkas dan fokus pada inti pertanyaan. Teks yang ringkas akan membuat pesan Anda lebih jernih. Audiens pun tidak kesulitan untuk memahaminya. Dengan demikian, audiens bisa tetap fokus memperhatikan Anda sebagai presenter setelah melihat slide tersebut. Jangan lupa, setiap kali Anda membuat slide, ringkas dan sederhanakan teks yang Anda pakai. Pesan Anda akan jauh lebih jernih. Tips yang ketiga, ubah teks dengan gambar dan angka. Perhatikan contoh slide berikut ini. Slide ini bercerita tentang Kepulauan Indonesia. Dalam slide tersebut diceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 13.000 pulau. Audiens akan sulit melihat slide dengan teks panjang seperti ini. Sekarang perhatikan bagaimana slide yang sama namun telah kita perbaiki. Slide ini mengganti seluruh bullet point yang dipakai dengan gambar yang bisa memberi imajinasi seperti apa sebenarnya Kepulauan Indonesia. Dengan demikian, audiens pun bisa membayangkannya. Hanya dengan gambar dan angka, slide ini menjadi lebih kuat. Adapun penjelasannya menjadi tugas presenter untuk membantu audiens memahami slide tersebut. Slide dengan gambar dan angka akan membantu imajinasi audiens Anda. Jika Anda membuat slide, hindari teks yang panjang. Gunakan gambar dan angka jika memungkinkan. Tips yang keempat, ubah cara penyajian dalam slide Anda menjadi lebih menarik. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah slide yang menjelaskan manfaat membaca cepat. Setiap manfaat dituliskan dalam kotak berwarna-warni. Slide ini sudah cukup baik dan menarik dengan adanya penggunaan kotak dan poin-poin yang menjadi inti dari slide tersebut. Walaupun demikian, kalau kita perhatikan, penggunaan kotak dalam slide ini membuatnya terlihat sangat umum dan standar. Sekarang perhatikan bagaimana kita membuatnya menjadi jauh lebih menarik. Dalam slide ini, kita menggunakan model mind map atau peta pikiran. Tulisan membaca cepat diletakkan di tengah-tengah dan manfaatnya diwakili oleh keempat cabang berwarna-warni dengan kata kunci dan gambar yang mengikutinya. Perhatikan bahwa slide ini terlihat lebih indah, lebih menarik, sekaligus lebih mudah diingat oleh audiens Anda. Cara menggabungkan antara gambar dengan kata kunci untuk setiap manfaat yang dijelaskan. Jika Anda membuat slide, coba pikirkan cara bagaimana menyajikannya lebih menarik dibandingkan dengan cara standar yang biasa digunakan orang. Tips kelima, posisikan gambar dengan tepat. Perhatikan contoh slide berikut ini. Dalam slide ini, kita menggunakan gambar seorang tokoh yakni Albert Einstein dan kutipan dari ucapan beliau. Slide seperti ini baik digunakan untuk membuka ataupun menutup sebuah presentasi. Jika kita perhatikan, slide ini secara umum sebenarnya sudah cukup baik. Walaupun demikian, kalau kita perhatikan lebih jauh, penggunaan gambar dan teks yang diletakkan di tengah-tengah slide menjadikannya terlihat umum dan standar. Anda masih bisa mengubahnya menjadi jauh lebih baik lagi. Dalam slide ini, kita tetap menggunakan gambar yang sama. Bedanya sekarang gambar sang tokoh diperbesar dan background yang mengganggu dihilangkan. Tidak hanya itu, teks yang berisi ucapan sang tokoh diposisikan berhadapan langsung dengan wajah tokoh tersebut, sehingga seolah-olah dia berbicara langsung kepada audiens. Dengan posisi seperti ini, slide ini menjadi lebih menarik, lebih indah, sekaligus memiliki kekuatan. Jika Anda membuat slide, posisikan gambar dengan tepat, karena posisi gambar yang baik akan membuat slide Anda jauh lebih kuat sekaligus efektif. Itulah 5 tips menjadikan slide Anda lebih baik dan menarik. Sebagai ringkasan, mari kita lihat kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, gunakan gambar dan kata kunci. Ini akan membuat pesan Anda mudah difahami. Kedua, ringkas teks dalam slide Anda. Ini akan membuat pesan Anda lebih jernih. Ketiga, gunakan gambar dan angka, sehingga mampu menggugah imajinasi audiens. Keempat,
Pikirkan cara untuk menampilkan slide dengan lebih unik dan menarik. Kelima, posisikan gambar dengan tepat sehingga slide Anda memiliki kekuatan. Gunakan kelima tips ini dan slide Anda akan jauh lebih baik sekaligus menarik. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana membuat slide yang baik sekaligus menarik. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, silakan berkunjung ke presentasi.net. Di sana Anda bisa mendapatkan e-book presentasi memukau secara gratis yang akan mengajarkan Anda bagaimana menciptakan presentasi luar biasa. Anda juga bisa belajar dari kumpulan slide inspiratif yang akan memberi contoh langsung bagaimana slide presentasi kelas dunia dibuat. Dan jika Anda ingin memperbaiki keterampilan presentasi memukau, jangan lupa ikuti training presentasi memukau yang kami sajikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari presentasi.net. Oke, Tania, ya. Dari Dr. Mus Shoaib dari Kedah. Beliau wakil Malaysia yang pergi ke Jakarta mempelajari teknik WCP tadi. Apa itu WCP? World Class Presentation. Apa tadi? Gambar, mesti ada gambar, kan? Mesti ada gambar dan tulisan tu besar, jelas, gunakan angka, bullet point tak ada lagi. Lagi satu saya tambah, sebab kita ni orang ada di depan kita orang auditori, dalam slide ceramah kita masukkan bunyi-bunyi yang agak mendamaikan, tapi bukan menidurkan. Kalau menidurkan itu bunyi-bunyi hipnosis. Okey, ini contoh slide ceramah nombor 6, kita pergi dulu yang ini. Contoh slide ceramah yang saya buatlah untuk tajuk persediaan menghadapi peperiksaan. Isinya ni kita ambil dari orang lama-lama yang dah buat. Jadi kita kembali merefresh kembali. Jadi murid-murid tengok pun menarik, bukan murid je. Orang besar tengok pun menarik. Bahkan ada yang minta pun, boleh tak nak minta slide tadi? Yang ni kita boleh edit-edit lagi ya. Kalau orang minta tu kita bagi yang jenis gambar lah. Ini phone tadi saya pakai Amazing Kit ini. Jadi orang ini mesti menghadap ke arah tulisan. Jangan terbalik. Ini ada yang terbalik macam mana duduknya. Duduk gini. Gitu. Ini tak sesuai macam ni. Menghadap ke arah sana. Orang ini kena menghadap ke arah sini tulisan. Jadi kalau ada name tag terbalik itu namanya, delete je lah nama tu, buat kabur-kabur sikit. Kalau nama Hafizah jadi apa dia? Jadi lain kan. 5 peringkat persediaan menghadapi peperiksaan. Ini contoh 2019 peringkat awal. Teknik belajar, jadual waktu, ulang kaji, tempat belajar. Teknik belajar. Isinya teknik belajar saja. Tapi gambarnya tu jelas besar. Dan gambar tu kita ambil yang sharp. Jangan ambil gambar yang kabur. Jadual waktu. Sentiasa ulang kaji. Tempat belajar. Teknik belajar. Teknik belajar. Pakai sedikit gambar kata-kata macam ni. Anak-anak kalau dia tengok dia agak menarik. Jadual waktu. Gambar ni cikgu saya beli dari Shutterstock. Saya beli Shutterstock. Dia selalu buat promosi bulan Jun. Satu kali promosi dia jual gambar ni harga dia Rp1 juta untuk 350 keping. Kalau hari biasa, hari ni kalau cikgu nak beli gambar ni harga dia $4 US gitulah sekeping. Jadi gambar ni agak terang jelas. Jadi kenapa tulisan yang saya buat itu boleh dibaca? Kalau tak ada tulisan gini, boleh baca tak? Tak boleh baca kan? Kenapa boleh baca? Sebab saya masukkan gradient ini. Inilah salah satu ciri-ciri slide abad 21 ada gradient. Ini gradient ini. Okey, saya nak cikgu semua nanti buka laptop, berlatih buat gradient. Ini jadual waktu. Ini pun sama. Ini gradient. Ini gambar asal dia. Tulisan ini tak nampak ni, kelemahan tak nampak dibaca, warna kuning.
Namun bila gradient dimasukkan, tulisan tu duduk di atas, layer atas pada gradient, maka tulisan ini nampak menonjol. Ya. Gradient ni pun perlu kita berlatih buat, ni pun sama juga. Jadual waktu ada gradient, lebih menonjol tulisan tu. Jadual waktu kan tak menarik tu, nampak tawar je kan. Bila ada begini, dia jadi lebih menarik lah. Ini biasa-biasa saja. Boleh juga, ini gambar di belakang ni gambar agak terang. Gambar di belakang ni kita lapik dengan gradient. Gradient ni. Gradient yang warnanya sekata dan kita turunkan dia punya opacity dia tu. Turunkan. Ini klik kanan, pergi dekat format. Fill. Bila saya tarik transparansi ke kiri, dia jadi hitam pekat. Bila kita tarik ke arah kanan, dia mula menjadi agak transparent. Kita mainkanlah. Memang agak lama menyediakan slide ini, tapi sekali buat je. Lepas tu kita pakai berkali-kali. Sediakan nota. Yang ini ulang kaji, uji kaji, ulang kaji serta merta. Ini ulang kaji. Ulang kaji, tengok dulu ya. Ulang kaji. Ini gradient yang diambil yang dari kiri ke kanan. Tadi dari bawah ke atas. Gradient ni satu je kita buat. Ni boleh pusing gini. Boleh pusing gini. Buat satu je. Untuk slide yang berikutnya kita copy je. Copy paste. Aku nak belajar buat gradient ini. Ulang kaji. Ini gambarnya dari Shutterstock. Shutterstock.com. Ini juga, ini gradient dari kanan ke kiri. Ini tak ada gradient tapi kita lapik. Ini tulisan, kita lapik dengan satu kotak. Kotak ni kita ambil dari atas ni. Insert shape. Shape ni kan ada macam-macam, ada 4 segi, ada agak bulat sedikit, ada 3 segi. Kita ambil yang 4 segi tu. Blackout, apa dah jadi? Gambar ni kena penuh. Penuh. Sharp gambarnya. Ini gradient. Gambar ni dia separuh sampai di sini saja ni. Sampai sini saja. Jadi supaya kita nak pasang gradient, kita warnakan background di belakang ini sama dengan warna gradient ini. Lalu gradient ini kita ambil letak di sini, seakan-akan dia menjadi satu je. Seakan-akan ni antara belakang background dengan gradient seakan-akan satu. Dan kita pilih warna ni biar apa masuk dengan warna baju ni. Bijak bagikan masa. Ini pun sama juga. Sebab gambar ni kalau kita tarik nak bagi hujung gitu penuh, kadang-kadang tak berapa comel. Dia punya jam tu yang bulat tadi dah jadi agak lonjong apa kan. Jadi kita pakai teknik begini. Biarkan gambar tu segitu saja. Belakangnya kita warnakan dan kita letak satu gradient di atasnya. Jaga kesihatan. Okey, ini persediaan kesihatan. 1, 2, 1, 2. Jangan sampai pengsang waktu study. Ini bukan study, ini tidur. Belajar last minute dekat Pexa, tidur. Letak gambar kita atas ni. Demam atas perut dia tu. Gitu. Kita PNG kan gambar kita. Okey, yang ini juga. Ini nak cerita pasal fokus ni. Jadi kita ambil gambar tentang fokus. Persediaan mental. Elak memfokuskan kepada perkara lain. Okey, satu cara ini gelap. Gelap, gambar menghadap sini, jangan sampai anda menangis. Tapi sangat bererti ini. Satu cara untuk kita mencari gambar di internet, ini ramai juga yang tak tahu, nak cari gambar yang menarik.
baby, kita type baby, type di Google. Bila kita type gambar baby, di sini akan keluar semua gambar-gambar yang sudah di-upload di Google lah. Untuk cari gambar menarik, di sebelah kanan ini ada tools. Ada tools ini, klik sini, tool, dan bila klik tool dia keluar anak-anak dia ni, ada size, ada color, ada usage rights, ada type, ada time. Kita pergi pada size ujung ni dan kita ambil size yang large, yang besar. Lalu kita akan temui gambar-gambar yang besar yang boleh kita masukkan ke dalam slide ceramah kita. Macam ni dia keluar ni. Itu keluar tulisan 4484 kali 2989. Gambar ni besar. Kalau 4000 besar. Bahkan ada gambar-gambar yang ada di Google ni boleh kita print sebagai banner. Saya klik kanan, pergi ke slide, PowerPoint. Saya cuba paste. Penuh dah. Penuh. Ini kalau guna Office 365 cikgu, ada keluar sebelah kanan macam ni, pilih pilihan. Kita nak pilih macam mana. Nak klik macam ni, wow, sudah ada gradient. Macam ni. Sekarang ni EDD ada buat promosi Office 365 hanya RM50. Klik ini. Ini dia bagi design ideas. Dia dah bagi dah pada kita. Kita hanya tinggal pilih je. Kalau kita jenis orang yang tak pandai nak buat macam mana kita pilih yang ini. Yang ni besar ni. Bila besar begini, kalau saya lah, saya ambil gradient yang dah siap tadi. Contoh yang ini. Saya pergi dekat baby tu. Ni. Saya paste kat sini. Pushing gradient ini. Macam ni. Letak di bawah ni. Tarik ke hujung. Tarik ke atas sikit. Dia boleh letak font di sini. Kita copy. Tak di sini. Hai, anti puasa tak? Cuba pakai font Sacramento. Font Sacramento. Shome tak? Warna hitam. Warna hitam agak shome sikit. Itu teknik dia cikgu nak cari gambar cari gambar yang besar, itu tengok pun comel kan. Berbanding dengan gambar-gambar yang lain yang agak kecil, lepas tu pudar. Ini comel ni. Ini size 1600 kali sama besar. 1600 kali 1600. Siapa yang dengar ceramah petang ini belum ada anak, didoakan dapat anak sesegeranya. Barakah bulan Ramadan ini. Ini kita letak. Ini gaya kita. Ini gaya dia bagi ni. Office 365. Nak bulat begini, nak begini, nak begitu, nak begini. Saya suka paparan yang seperti ini, yang penuh gini. Persediaan rohani sebelum perpeksaan. Seperti lalu saya nak tunjuk ni, contoh-contoh. Ini gambar lain. Gambar ni gambar orang lain, background tu lain, kita gabungkan. Banyakkan membaca Al-Quran. Aisyah, maaf, slide tak nampak slide. Tak nampak Kosong semua ke? Tak nampak slide tu. Kena tekan share screen kot, baru nampak semula. Okey, sekejap. Mungkin sebab buka internet tadi Hentikan berbagi. Saya masih ada di dalam ke? Ada? Syam, muka Encik Syam nampak tapi slide tu tak nampak. Okey, sekejap. Present now. Tolong bagi tahulah kalau keadaan berubah seperti ini. Okey, sekarang ni 250 orang masih setia bersama. Tahniah semua.
Dan saya belum terangkan lagi tadi macam mana nak buat gradient, ya kan, gradient. Ini gambar katak ni dari Google, free je. Boleh cari-cari. Ini contoh-contoh. Dia menarik kan, tengok besar. Okey, macam mana nak buat gradient? Gradient. Macam ambil gambar baby ni tadi lah. Ni baby ni. Gradient ini kita gambar dah ada. Kita pergi dekat design, insert, atas ni insert, ambil shape. Ambil kotak 4 segi. Pasang di sini. Pasang kotak tu. Buang dia punya shape outline. No outline. Okay. Dah. Kemudian dia tak ada shape outline kan? Outline tak ada. Klik kanan, turun bawah, format shape. Dan di sini ada no fill, kosong, ada solid fill, satu warna saja, ada gradient. Kita ambil gradient. Okay, gradient ni pula di sini ni di preset gradient ni ada yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, yang ni okey dah ni. Cuma kita nak tukar dia punya paparan dia biar jadi seperti ni. Tebal sebelah kanan, sebelah kiri tu semakin mencair. Jadi warna dia cantik tak warna ni? Tak cantik. Tak cantik sebab tak sekata dengan warna budak ni. Jadi so kita ubah warna. Kita boleh pilih kat sini warna yang kita nampak dah ada dah ni. Ataupun kita pakai eyedropper. Di bawah ni ada eyedropper. Klik eyedropper ni. Kita gerakkan benda ni pergi dekat warna yang kita nak. Yang mana? Warna ni ke? Okey. Sebelah ni pun sama. Kita guna warna yang sama juga. Cikgu Nur Hisham minta maaf saya ada peserta tekan share screen. Jadi dia dah berlaku rampasan kuasa. Minta Cikgu Nur Hisham untuk share balik screen. Oh, hilang lagi Minta ya semua peserta supaya tak klik kepada ikon present now tu. Kita bagi laluan kepada penceramah kita. Okay. Jadi kita bagi peluang pada peserta untuk present. Okey, nampak dah Cikgu Nur Hisham. Okey. Okey. Yang ni boleh nampak tadi cara-cara buat ni? Nampak? Cara buat tadi? Nampak. Ke ataupun kalau better untuk ulang semula kot supaya aku ada nampak Yang ni kita pushing, kita letak sebelah sini. Saya buat sebelah kanan ni. Ni gradient. Kita ambil insert, shape, ambil 4 segi ni, letak di sinilah. Sini. Dan buang dia punya outline. Warna yang dia tampilkan warna biru. Jadi sebelah kanan sudah ada pilihan. Kalau tak ada pilihan ini, kita klik saja. Klik kanan, right click dan pergi ke format shape bawah ni. Di sini ada pilihan-pilihan. Kita ambil yang gradient. Gradient. Dan di sini ada pemilihan ini. Cikgu pilih yang arah dia. Arah dia dari kanan ke kiri. Sebab nak letak sini. Tapi kalau macam tadi, dia sudah jadi kiri kanan, kita boleh pusing je. Okey. Lepas bawah dia ni ada lagi pilihan. Tengok. Kita nak tebal sebelah. Lepas tu nipis sebelah. Jangan jadi daripada atas ke bawah. Dia ada daripada atas ke bawah. Daripada bucu ke bucu. Kalau macam ni kita pusing saja. Dan cara nak pilih warna adalah di sini ada color. Ambil color yang ada dalam ni. Kalau tak ada, kita nak samakan dengan gambar sini, kita klik eyedropper. Gerakkan mouse ni pergi tandalah atas hidung dia ke, mata dia ke. Kalau mata dia gelap lah. Atas hidung dia jadi merah gitu. Merah. Sebelah sini pun sama juga. Pakai eyedropper. Klik atas hidung. Jadi warna itu samalah dua-dua. Dan kita kena kurangkan sebelah. Okay, contoh yang ini kita kurangkan transparansi. Dia jadi kurang sebelah kanan. Oh tak boleh. Kita kena kurangkan yang ini. Yang ini sebelah kanan ini kita tarik dia punya transparansi. Tarik. Jadi
Nampaklah macam seakan gambar tu bokeh. Bokeh blur gitu kan. Dan di atas ni kita boleh masukkan font. Insert. Font, ambil yang hitam ini. Dunia baru. Kita pakai font yang cuba saya pakai bebas ya. Bebas. Kita pakai coklat juga. Dan kita masukkan shadow pada font ini. Shadow. Macam tak menarik je. Shadow. Kita putihkan dia punya bingkai dia ni. Text. Glow. Okay. Jadi bila ada glow gini, font dia tu agak naik kan, timbul sikit. Tapi tertutup mulut ni bawah sikit kan. Atas ke ataupun letak di kiri kanan ni ke. Ni kena buat rapat gini. Dunia baru COVID. Tak nampak. Ini slide lama ni, ada bunyi-bunyi ni. Slide yang lama, saya edit, bunyi tu tak buang. Jadi orang terfokus pada baby tu. Apa lagi kalau gambar ini ada benda-benda lain di belakang itu, ada mainan ke apa. Jadi kita letak gradient, dia lebih terus fokus pada apa yang nak disampaikan. Ini contohlah baby kalau kamera, kamera. Ini comel pula budak ni. Okay, next. Elak membazir waktu. Teruskan belajar, kawal pemakanan. Kita tak letak gambar makanan, tapi letak gambar perut buncit. Jadi ada makna lagi di sini. Jadi ini keperluan zaman terhakik ini. Ini bahaya sikit gambar ni. Berpakaian kemas pergi ke sekolah hari peperiksaan. Jangan sampai tak ada seluar dalam apa. Ini gambar kartun ni, katak ni. Saya ada koleksi dulu, banyak gambar katak ni. Sekarang ni kat mana letak? Ni dah pergi sekolah. Masuk ke dewan dengan teratur. La. Okey. Ini gambar I'm the best. Ni dah balik. Okey cikgu, apa yang cikgu boleh dapat petang ni? Boleh siapa dah boleh tunjukkan? Share. Siapa punya ada buat tiba-tiba buat apa? Gradient. Siapa dah cuba-cuba buat? Boleh tolong tunjuk dulu? Bagi saya rehat sekejap. Macam mana nak crop gambar orang lari tadi? Okey, sekejap Ada satu soalan nak crop gambar. Apa lagi soalan-soalan saya tak baca tadi? Okey, soalannya ialah cikgu boleh ajar masukkan gambar teks? Gambar dalam teks. Okey, lagi? Apa lagi? Okey, kalau ada sebarang lagi persoalan, para peserta boleh terus onkan mikrofon ataupun boleh type dia dekat ruangan chat. Okey, ada orang pertama kali dengar eyedropper, Masya Allah, kesiannya. Tanyalah, Cikgu Hafidah hari ni boleh dengar perkataan eyedropper. Selama ni dengar apa? Eyeshadow
Okey, nak crop gambar menggunakan PowerPoint. Gambar tu dia ada syarat juga. Kita cuba cari gambar dulu. Running Man. Image. Klik pada image. Oh, banyak. Cari gambar seorang dia. Oh, macam ni. Oh, ni boleh ni. Size dia 500 tapi kecil gambar ni. Gambar kocik. Kita cari gambar yang besar. Ini. Tool set flash. Okey, gambar kata ni lah. Salin gambar ni. Kita pergi ke slide. Ini belum belajar lagi ni. Kita buang dulu yang ini. Paste. Okay, kita nak fokus pada gambar orangnya saja. Kan? Klik pada gambar ni. Atas ni pergi ke kiri ada remove background. Klik remove background, dia telah menanda keseluruhan gambar yang akan tinggal nanti. Tapi kasut tu termasuk yang akan hilang. Rambut pun juga. So kita guna mark areas ni, tandakan pada rambut. Okey, kasut pun juga. Dan kasut ni juga, kasut kanan dia. Dan klik right. Kita dah dapat gambar orang dah. Okey, lepas tu kita cari gambar background dia, format background, picture. Kita ambil gambar dari internet pun boleh. Insert online picture. Siapa on mikrofon tu? Boleh tutup dulu. Tak ada orang pun yang onkan mikrofon. Saya je. Oh ya. Grassroot. Insert. 1, 2, 3. Okey. Itu cara kita nak crop gambar menggunakan PowerPoint. Dan gambar belakang ni boleh kita turunkan dia punya transparent dia, bagi agak apa dia, cair sikit. Macam itulah. Gambar cikgu sendiri pun boleh. Cuba saya cari gambar. Insert, picture. Gambar Dr. Rahman ini. Boleh tak gambar ni? Klik pada gambar ni, dia keluar atas tu remove background. Tapi kalau kita tak klik gambar, dia tak keluar atas tu remove background. Klik dulu, dia keluar remove background. Dia keluar tempat yang dia nak. Itulah yang timbul. Jadi kita kena tanda dulu. Tanda baju ni juga, lengan ni juga. Yang ni tak nak, kita klik make area to remove. Tapi gambar ni syaratnya kena besar lah gambarnya. Kalau gambar dari kamera lama, jarak jauh, itu tak jadi juga. Contoh-contohnya. Dan korang cuba cara crop. Untuk masukkan tulisan welcome, kita pakai tulisan
Broadway. Besarkan sepenuhnya. Gradient, text, picture, COVID. Tak berapa nampak Masukkan tulisan COVID dalam, masukkan gambar COVID dalam tulisan COVID. Sekali lagi, buat tulisan kat sini. Insert word welcome. Highlight tulisan tu, besarkan. Pakai font Arial Black. Okey, sebab dia besar kita kecilkan sikit. Okey, klik pada font ini. Pergi ke teks sebelah kanan ini. Teks ni ada shape, ada teks, ambil teks. Klik huruf E dan gradient picture. Pilih picture ni dan carilah gambar yang kita nak masukkan. Contoh gambar ni. Backgroundnya pula boleh kita merahkan. Yang ni lebih comel lagi kalau ada bingkai teks ni. Glow. Tukar warna putih. Kecilkan lebih jelas lagi. Okey, bahkan ada satu slide macam ada kat mana tadi? Ini. Di belakang dia tu ada lagu macam ni. Bahkan ada video di belakang itu yang kita boleh onkan. Macam ini video Mahizen tapi gambar videonya tak itu. Tak bergerak. Saya cuba ganti, masukkan video lain. Ada ke tidak video tu ni? Insert video. Besar video ni. Dia kena crop dulu. Crop. Video pun boleh crop kan. Okay, video ni kena setting dia playback secara automatic. Play secara auto. Format video, playback, automatic. Kemudian nama kita ni seperti di atas dia. Sepatutnya video belakang tu lebih kecilkan lagi. Panjanglah nak buat benda ni. Tapi bila kita on, balik.
Sepatutnya yang ini di atas. Dia akan jadi seperti ini sepatutnya. Ada kawan-kawan buat lebih menarik lagi. Gambar Hindustan sedang berjoget tapi malas nak sial lah buat bulan puasa ni kan. Okey, ini cara dia untuk buat tulisan welcome. Buat satu tulisan yang besar penuh gini pakai font, nama dia Broadway fontnya. Kemudian klik pada welcome, cut dan paste kembali sebagai picture. Ini panjang. Dalam buku ni ada semua ni yang ini. Lepas tu dia dah siap, dia jadi seperti inilah. Okey, sekejap. Ini tutup dulu. Opening. Slide memukau. Okey, sambung ukuran font besar. Mestilah ada gambar sekali. Okey, cara mencari gambar resolusi tinggi tadi saya tunjukkan tadi. Ini contoh gambar yang sebelah kiri ini agak pudar dan sebelah kanan tu agak sharp. Mestilah yang menarik itu adalah yang sebelah kanan. Jadi teknik mencari gambar resolusi tinggi tadi seperti yang saya tunjukkan tadi lah, pergi kat Google, select dulu, pilih tools, cari gambar yang saiz besar. Kalau nak besar lagi kat sini, besar-besar semua ni. Ini besar-besar semua ni, sekejap kita tunjuk. Tak mau dia. Okey, yang ini shutterstock.com. 10 image $29. $29 untuk 10 image. Ini gambar-gambar dia ni. Gambarnya besar-besar. Comel-comel. Tapi sini kita tak nak download sebab kita tak bayar. Bila kita bayar baru dapat download. Kita klik ni dia akan jadi pecah juga. Dan ini saya punya ni keluar. Untuk membuat ceramah kita jadi menarik, memang kita kena beli gambar lah. Saya beli gambar 1000 gambar ni. Ini contoh. Kita nak bagi ceramah. Ini semua gambar beli ni untuk ceramah dadah. Jelas tu rokok tu. Bila kita zoom, nampak tu. Dia punya apa? Tembakaunya tu. Tengkorak. Nak bagi comel ceramah kita ni. Ni baby kan. Baby di hujung rokok. Tadi. Ini dia punya besar gambar tu sampai boleh tengok cap jari tu. Tengok cap jari tu. Kalau orang belajar ilmu jari tu tahu ni apa makna ni. Punya besar gambar dia. Ini yang dibeli ni. Gambar-gambar ni lah yang saya ambil, saya buat ceramah. Kita crop ni. Macam ni. Contohnya kita klik gambar ni. Masuk dalam slide ceramah. Kita kat sini. Kita besarkan. Dia bagi gini. Kalau gambar gini boleh kita alih-alih. Satu cara lagi untuk masukkan gambar dari dalam. Dari dalam, contoh gambar ini berada di sini. Kita klik picture di sini.
dan pilih insert, tekan sini dan pergi ke folder gambar tadi. Ini folder gambar tadi kan, kita insert dari sini. Nah, ini gambar ni tak boleh alih, yang ini boleh dialih-alih, yang ini tak boleh dialih. Kita boleh tambah gradient bawah ni, tambah gradient. Ni kalau kita orang nak slide kita bagi pada orang, dia tak boleh nak duplicate ni. Dia duplicate, dia jadi tak boleh nak buat dua file lain sebab gambarnya di dalam. Kita ada masuk gambar. Kalau ini gambarnya boleh di adjust size-nya ni. Kalau ini dia terus penuh. Ini macam ni kita nak buang gambar orang ni. Klik gambar orang ni, remove background. Oh, lambat yang ni. Lambat. Saya lebih suka pakai yang ini. Mungkin cikgu belum ada perisian Photoshop 2020. Adobe Photoshop 2020. Ini sangat cepat membantu kita untuk mencantikkan slide PowerPoint. Nanti cikgu pergi Telegram, type Adobe Photoshop 2020. Adobe Photoshop 2020. So, cari gambar yang besar. Print. Letter lah. Okay, saya masukkan gambar orang untuk kita buang dia punya background. Macam ni. Masuk ke sini. Kita nak ambil gambar dia saja. Saya duplicate dan klik pada tanda yang ini, apa nama ni, object selection, klik select subject. Kalau dulu kita kena crop ikut tangan dia, kepala dia, yang ini dia crop sendiri dah. Kita cuma hanya duplicate je. Kaki tak masuk tu. Kita tarik masuk dalam slide kita. Ini Photoshop 2020. Okey, saya nak tunjukkan juga cara untuk buat bulletin menggunakan PowerPoint. Sebelum tu kita habiskan dulu silibus ini. Ini contoh gambar yang menarik untuk buat slide. Okey. Dalam membuat PowerPoint ada faktor relevant nama dia. Relevant. Yang sebelah kiri gambar orang pegang bag 70%, sebelah kanan gambar bag kosong 70%. Menurut anda manakah yang lebih menarik? Jadi faktor gambar itu sangat penting. Kalau saya belah kanan ini kurang menarik, tak nampak. Nah, ini nampak bag, nampak kedai terus dah. Faktor relevant. Ataupun yang ini, kita nak melambangkan kebahagiaan. Kucing, gambar kucing di atas, tulisan di bawah. Berbanding yang sebelah kanan, gambar kucing sedang terbang, tulisannya di dalam. Ini lebih. Dia kena maksimalkan, masuk ke dalam tulisan itu. Hidup bahagia bersama. Sini gambar mewakili, dan sini adalah tulisan yang besar. 3 patah. Hidup bahagia bersama. Ini teknik crop tadi, remove background. Klik pada gambar. Kalau kita tak ada perisian Photoshop lah, klik pada gambar, klik pada remove background, ambil gambar tinggal. Remove background. Boleh juga kita crop to shape. Kita crop gambar ni, buang background tu menurut bentuk ni, keliling gitu.
Yang ni kena guna yang ini. Apa nama ni di atas ni, insert shape, ambil yang ini ni. Ambil yang ini baru boleh kita ikut. Ikut orang tu. Nak buang background kat mana? Buang kat situ. Dia bukan buang sebenarnya, tutup. Kita tutup depan ini. Siapa nama ni? Awek ni. Nialofa. Jadi sebenarnya yang ini bukan buang background, tapi menutup background. Kita menggunakan yang tadi ni. Insert, pergi ke shape, ambil yang ini. Apa nama? Free form shape. Lalu kita ikutlah. Ikut, tapi kena besarkan gambar tu. Besarkan gambar, ikut semua. Dah, warnakan. Warna kuning. Jadi ikut betul-betul sampai dia jadi seakan ginilah. Sharp, dia rapat dengan muka dia tu. Ini pun boleh juga dalam PowerPoint, betul-betul power lah. Ini. Dia ni ikut belakang dia ni. Ini juga agak tidak diperlukan di depan ini, pokok-pokok ini, tulisan ini. Kita crop to shape, tinggal muka sahaja. Okay, ini gradient telah disentuh tadi. Tengok ini apa ni, tupai. Tupai ini dia bila kita nak letak harga, dia tak menarik. Ini before, ini after. Kenapa harga ni naik? Sebab ada gradient. Cuba saya cabut gradient, tak berapa nampak tulisan tu. Letak gradient. Jadi gradient tadi buatnya macam tadi dan letak di bawah pada tulisan di atas. Ini atas ni untuk mengatur ni lah. Tulisan di atas. Kalau klik send to back, pergi belakang dah tulisan tu, send to back. Bring to forward ni atas. Adam Nuruddin, ni gambar budak ni. Ini langkah untuk memasang gradient, cara dia tadi. Insert, shape, pakai rectangle, pilih format shape, lepas tu gradientkan dia, pilih linear left atau linear right. Tengoklah. Kalau ini linear right ni kan, daripada kanan ke kiri, ada dari kiri ke kanan. Kemudian mainkan dia punya ni, transparency. Kalau dalam Photoshop dipanggil apa? Opacity. Ini cikgu, slide ceramah saya. Slide ini sebenarnya kalau anda tahu agak memalukan. Dia ni lah memalukan. Dia pekerja orang miskin. Dia punya baju sebenarnya tu terkoyak tu. Ni baju dia terkoyak ni. Nampak tak? Tapi saya menggunakan gradient untuk menutup baju terkoyak dia tadi dan letak tulisan di atas ni. Ni gradient ini saya tutup di sini. Saya tarik dan letak tulisan di atas tu. Jadi tak nampaklah baju dia koyak tu. Jadi gambar masih sempurna, elok, sopan. Kita menutup aib dia, menutup malu dia. Pakai gradient ini. Kalau kita tak pakai gradient, kita pakai yang biasa-biasa ni. Apa dia? Insert, shape, ambil part segi ni, letak gitu. Nampak sangat kan? Ada apa tu? Ada apa tu tutup gitu. Ataupun kita warnakan dengan warna apa? Warna coklat ke? Format shape. Color pergi ke eyedropper, color sama baju dia. Pun masih nampak lagi empat segi, ada apa tu? Tapi kalau ini orang tak perasan pun yang baju dia tu terkoyak. Nah, ini gambar budak ni dari internet. Kita letak tulisan kemahiran keibubapaan, satu teknik yang hilang. Tulisan tu tak nampak, tak jelas. Letak di bawah pun tak nampak juga. Pakailah ini. Gradient. Pakai gradient, tulisan tu naik, nampak, jelas, menarik, comel. Ini juga macam tadi. Ini juga contoh penggunaan gradient. Yang ini dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan. Ini juga sama. Ini dari bawah ke atas. Dari kanan ke kiri, ini kanan ke kiri.
Satu lagi dalam PowerPoint adalah insert shape, masukkan bentuk. Kalau ini gambar orang ini, wow, tapi tak ada shape. Yang ini sudah ada shape ini, ada shape bulat ni. Jadi itu lebih menampakkan wow-nya itu. Pakai bentuk yang ini, separa ni, bulatan separa. Kemudian teknik transparent. Macam orang nak jual rumah banglo. Ini rumah banglo, tulisan di atas, kocik tulisannya. Tulisan tu pindah ke bawah dan tak nampak juga tu banglo nak dijual. Letak ini, letak transparent, letak satu insert shape ini dan kita transparentkan dia secukup rasa lah. Kemudian slide yang ke-90 kan nampak ni, rumah banglo nak dijual. Nampak separuh pun okey dah. Tulisan tu yang penting sebab nak berniaga. Kalau ini tak nampak tulisan. Peh betul lah. Apalah dia tulis tu. Okey, teknik lingkaran. Teknik lingkaran. Ambil bentuk bulat, letak di depan gambar budak ni, tulis di sini. Tulisan letak di sini. Ini teknik lingkaran namanya. Macam baby ni. Okey, tulisan yang dicadangkan untuk membuat dialog ada tulisan yang nama dia script. Script. Tulisan script tu dia agak sengit ke sebelah kanan. Katanya mood orang membaca tu semakin menarik kerana dia bersambung-sambung terus. Kalau dialog. Jadi orang baca terus. Ni tulisan begini. Untuk dialog untuk dialog pakai tulisan yang namanya script. Kemudian teknik cloud. Kanak-kanak lebih mendengar cakap guru berbanding ibu bapanya. Kita pakai teknik cloud. Ini cloud maksudnya ni. Ini. Daripada tulisan saja tanpa cloud. Dan cloud ni boleh awan, boleh empat segi seperti ini. Boleh juga seperti teknik ini teknik apa? Fokus namanya ni. Kita gelapkan keseluruhan, fokus pada gambar tengah ni. Macam ni kan nampak semua. Ini fokus. Ini kita tindih gambar ini dengan satu layar itu apa nama sheet baru di atas tu. Cara dia gambar belakang tu kita copy balik. Mungkin boleh kita buat latihan ni. Gambar mana ya? Gambar sini. Kita cari sekeping gambar. Gambar mana gambar. Okey, contohnya rokok lah. Rokok ke tengkorak Okey, letak di sini. Mana design idea? Kalau pakai design idea, bawahnya tak nampak habuknya. Ataupun gini, saya copy, paste, letak seperti ini. Yang ini kita crop. Crop sampai sini. Oke, kita aja dulu. Tarik gitu. Yang ini kita nak fokuskan. Jadi saya ambil satu insert, shape, tutup semua. Shape ini kita klik kanan, kita pilih warna gelap, hitam, dan transparent ke sedikit. Oke, dah gelap. Gambar ini kita copy lagi sekali. Paste di atas. Dan gambar ini kita crop. Crop ni ada banyak jenis.
crop lagi sekali, ambil gambar seperti ini. Yang ini agak gelap sangat ni. Okey. Okey, nampak difokus Difokus pada gambar rokok itu. Itu teknik fokus nama dia. Ataupun kita ambil gambar menarik juga ni. Katakan tidak pada rokok. Ini pun rokok juga. Okey, dahulu lah. Kita terus pergi ke slide tadi. Teknik fokus ya. Jadi gambar di atasnya adalah gambar di belakang yang kita copy, kita letak di atasnya dan kita crop menjadi seperti ini. Jadi seolah-olah gambar ini ditebuk dari atas, nampak di belakangnya. Kan gitu. Kemudian teknik pencahayaan. Banyak rupanya ilmu dalam PowerPoint ini. Ini teknik pencahayaan. Tengok polis sebelah kiri ni, dia berdiri. Kita tak tahu nak fokus ke mana gambar sebelah kiri. Tapi bila gambar ni sebelah kanan, lebih kurang tadi juga kita gunakan tampal di atas ni satu shape 4 segi, kemudian tembuk seperti tembuk bulat, gambar polis di belakang tu kita copy dan kita paste. Kan gitu sebenarnya. Kita paste di atas dia tu. Dan ini kita ambil warna putih ni, kita main gradient. Jadi seolah-olah polis ini sedang disuluh. Padahal gambar dia belakang tu hitam je. Tu gambar dia tu. Gambar dia tu dari hitam putih. Ini gambar asalnya. Ini tutup. Letak gambar di sini. Memang ambil masa lah nak buat benda ni. Tapi pertama kali saja kita buat. Untuk akan datang kita repair. Okey, lagi teknik pemilihan warna. Ada berapa minit lagi kita ni? Ada 10 minit lagi. Pemilihan warna. Ini warna yang tak comel. Motor ni warna hitam dengan merah. Dia punya warna ini, dia punya warna shape ni merah dan biru. Macam warna apa negeri Johor ni. Tak menarik dengan motor ni. Lebih harmoni seperti ini, warna kuning dengan warna background dia tu seakan-akan sama. Pemilihan warna. Kalau ini kan agak mencolok ini, biru dengan kuning. Kalau ini kuning dengan kuning. Mungkin cikgu di sini ada yang lebih pakar dari segi visual, lebih cantik lah lepas ni buatnya. Pemilihan warna. Ni warna apa? Purple, hijau, ni oranye ke kuning, biru, ni purple. Ini bukan kucing, ini pokok bunga. Okey, yang tadi ni disebut dalam video tadi, arah letak font. Tadi saya tengok iklan kat mana tadi pun ada juga. Seperti kanan inilah. Ini gambar orang, tulisannya di belakang, membelakangi. Jadi dalam WCP, Word Class Presentation, yang sebenar, yang betul itu adalah orang ini menghadap ke arah tulisan ini. Menghadap ke depan. Adjust lah biar macam mana dia boleh di depan. Ini kita boleh pusing ini. Boleh pusing gambar ni. Ke atas ni Lama tak main pusing-pusing ni. Rotate ni. Boleh pusing-pusing. Pusing lagi. Pusing lagi. Pakai rotate ni atas. Kalau ini di bawah ni lebih menepati. Dia menghadap ke arah tulisan seakan-akan dia berkata-kata. Kalau ini tulisannya di belakang. Jadi kalau cikgu nak buat banner untuk sekolah, pastikan gambar guru besar itu menghadap ke arah tulisan itu. Okey, lepas tu untuk membantu mencantikkan PowerPoint, kita kena belajar mengambil gambar. Cara ambil gambar, macam mana cara? Ada cara juga ada caranya. Kadang-kadang kita beli telefon mahal-mahal sampai 3-4 ribu tapi tak reti nak guna. Gambar yang diambil tu asyik blur je kan. Tekan snap gambar, ambil dengan ibu jari. Bila tekan ibu jari, kamera pun bergerak.
Jadi blur lah gambar. Okey, ada satu ilmu namanya rule of third. Rule of third untuk ambil gambar. Apa dia tu Kecantikan Photoshop juga dipengaruhi oleh gambar yang cantik dan indah. Pelajari tekniknya. Okey. Rule of third. Dia begini. Rule of third ni ada satu kamera yang mahal, dia ada seperti ini. Dan handphone pun boleh ada. Handphone Huawei kita boleh hadirkan dia punya, dia panggil grid ni, grid. Yang ini pas segini. Gambar yang nak diambil itu mestilah berada, menurut ilmu gambar, mata orang itu berada di titik. Satu titik ini, atau titik ini, atau titik ini, atau titik ini. Seperti gambar ini. Orang tu berada di sini. Nanti cikgu buka Google, type rule of third. Ini cara kita ambil gambar. Selama ni tak erti, pakai snap je kan gambar. Ini cara dia sebenarnya mengambil gambar seperti ini. Orang berada di sebelah kanan atau kiri. Kalau laut macam mana? Berapa persen pasir, berapa persen laut, berapa persen awan. Itu ada undang-undang dia. Ada peraturan dia. Inilah yang dinamakan rule of third. Jadi orang ini berada di sini. Cantik. Gambar itu cantik. Orang tu berada di titik ni. Titik, pilihlah titik mana? Sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Kalau pantai, di sini lautnya, di sini adalah pasirnya, di sini adalah awannya. Adjust, contoh gini. Ini rule of third ini. Dia ambil gambar botol, di mana botol itu berada di titik grid, titik grid. Sama juga jambatan ini. Dia ambil jambatan ini berada di sini. Kalau kita ambil gambar ni mesti kita letak tengah-tengah kan. Kita hala ke arah kiri sikit supaya jambatan berada di tengah-tengah. Itu orang yang tidak ada ilmu visual. Tapi hari ini cikgu-cikgu dah belajar tentang visual, cara ambil gambar. Ini, nak ambil gambar makcik-makcik ni, ambil mata dia tu berada di sini. Di titik ni. Rule of third, ini undang-undang. Orang pun sama ni. Ini undang-undang dia. Hindari elemen gangguan. Ambil gambar ada gangguan di belakang. Macam budak tengah berjalan ini, ada baby di belakang, ada makcik, ada orang berjalan. Dia tak menarik, kurang fokus. Lebih fokus bila gambar seperti ini. Sebelah kanan ini tak ada gangguan lain. Jadi kalau gambar tu tak ada gambar lain dah, kita boleh baiki gambar ini menggunakan Photoshop. Kita boleh hilangkan. Saya ada satu gambar cantik gambar di pantai, tapi ada satu perempuan pakai seluar pendek melompat. Gambar tu saya delete gambar dia, yang tinggalnya gambar pantai saja. Mana dia? Mana dia? Zaidah. Gambar di tepi pantai. Di tepi pantai nan indah. Comel-comel gambar ni. Ada orang beli juga ni. 100 setengah saya bagi 200 keping. Ambil. Ambil nak buat apa dia? Buat banner, buat ceramah. Buat banner boleh print satu dinding. Tak mana gambar tu Ini kakak hati emas. Ini kita kena minta bantuan Photoshop untuk delete gangguan, elemen gangguan dalam gambar. Saya tunjukkan cara nak delete tu. Jumpa gambar sesuai mana. Ni gambar Fatimah pilih. Okey, 5 minit lagi pukul 4. Saya rasa kita boleh slow down. Kita boleh tutup slow. Okey, 5 tip ambil gambar, lensanya bersih, elak zoom. Ini untuk lebih lanjut lagi. Ini contoh slide gambar kanak-kanak. Mungkin boleh dicantikkan lagi ni.
Okey, ini tadi skor dalam mengejar matlamat, nak tulis bayangkan, dengarkan, rasakan, kita visualkan dia. Okey cikgu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Untuk Jangan okey, untuk semua peserta saya open soalan. Kalau ada sebarang persoalan boleh onkan mikrofon. Okey, Cikgu Nisham, saya baca soalan dekat ruangan chat. Okey, peserta tanya, Cikgu Nisham beli gambar dekat website mana? Boleh kongsi? shutterstock.com. Shutterstock.com. Okey. Lagi sekejap saya bacakan soalan. Okey, ramai yang nak minta slide yang tu sebut. Boleh kongsi ke? Slide kepada peserta ke macam mana? Nanti kita bagi yang itulah yang sudah di JPEG kan. Okey, boleh. Dan juga untuk maklumat semua, sesi ini telah pun direkod. Nanti para peserta boleh lihat kembali video tersebut. Okey? Okey, akhir sekali ada satu link akan diberikan nanti sebentar untuk anda mengisi untuk dapat SPL KPM ya, jangan left nanti sebab sekolah sekarang sedang mengejar guru-guru yang tak cukup. Ada yang tak cukup 5 hari. Okey, silakan Cik Darul. Jadi saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cikgu Nur Hisham yang telah sudi untuk berkongsi mengenai PowerPoint abad ke-21 kepada kita semua. Jadi saya rasa kita semua agak bertuah kerana saya rasa kalau banking ni kalau kat luar mungkin di-charge mungkin sampai beribu mungkin, tapi hari ni kita pasti semuanya secara percuma dan semoga setiap sesi perkongsian ini dapat kita aplikasikan untuk kita tambah baik kemahiran dan juga ilmu PDPC kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Nur Hisham dan juga kepada semua peserta yang telah mengikuti perkongsian pada petang ini.